kuasa pada penghujung program. Yang kedua, diminta semua hadirin agar memastikan mikrofon berada dalam mood senyap dan hanya dihidupkan untuk mengajukan soalan agar tidak mengganggu konsentrasi penceramah ketika program berlangsung. Majlis mengalu-alukan kehadiran panel kita pada hari ini. Indah berbalam, si awan petan, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Encik Lokman bin Samsudin, Project Manager di Juruukur Samsudin Hassan dan pengasas serta Managing Director of Ken Ukur GISco. Yang dihormati Surveyor Dr. Rahayu binti Harun Rashid, Ketua Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geometrik UiTM Arau Perlis. Yang dihormati Surveyor Geospatial Dr. Fazli Amri bin Muhammad, Pensyarah Subjek Professional Practice, Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geometrik UiTM Arau Perlis. Barisan kaki tangan UiTM dan seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar Project Management in Geometrik, anjuran pelajar semester 7 bagi subjek Professional Practice Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur UiTM Arau Perlis. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami menadah, memohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis mempersilakan saudara Muhammad Izul Aizam bin Ahmad Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah, ya Allah, segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis ini yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada saudara Muhammad Izul Aizam bin Muhammad Muhammad atas bacaan doa itu tadi. Semoga program kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan berjemput Surveyor Dr. Rahayu binti Harun Rashid, Ketua Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geometrik UiTM Perlis
bagi menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan webinar Project Management in Geomatic. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Muhammad Rizaman Ramli, moderator bagi program hari ini. Yang saya raikan Encik Luqman Samsudin, Project Manager di Juruukur Samsudin Hassan selaku penceramah kita pada program hari ini. Yang berusaha juga Dr. Fazli Amri Muhammad, pensyarah kursus Professional Practice Program Ijazah Sarjana Muda Sains Ukur dan Geometrik UiTM Cawangan Perlis, serta yang berusaha ahli-ahli jawatankuasa program webinar, peserta-peserta dari UiTM sama ada dari Cawangan Perlis dan dari kampus-kampus yang turut sama menyertai program hari ini. Ya, saya Dr. Rohayu Harun Rashid, Ketua Pusat Pengajian bagi Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, mewakili Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geometrik di UiTM Perlis ini mengalu-alukan kedatangan hadirin sekalian ke program webinar Project Management in Geomatics. Jadi untuk makluman para hadirin, program webinar ini dikendalikan oleh kumpulan pelajar semester 7 program Ijazah Sarjana Muda Sains Ukur dan Geometrik UiTM dan dianjurkan di bawah kursus Professional Practice yang mana Dr. Fazli Amri merupakan pensyarah kursus dan penasihat program. Jadi saya difahamkan tujuan webinar ini adalah untuk menambahkan ilmu dan memberi pendedahan berkenaan pengurusan projek secara amnya dan pengurusan projek dalam bidang geometrik khususnya buat pelajar-pelajar geometrik yang bakal melangkah ke alam pekerjaan dan bagaimana bidang geometrik ini kita aplikasikan untuk projek nanti ya. Okay, jadi saya mengambil kesempatan ini juga mewakili jawatankuasa program dan Pusat Pengajian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Luqman ya. Cik Luqman ada kan kat sini? So Cik Luqman Project Manager di Juruukur Samsudin Hassan, penceramah jemputan kerana sudi meluangkan masa beliau berkongsi maklumat yang bermanfaat buat semua ya. Jadi saya juga mengharapkan para hadirin yang menyertai program ini khususnya pelajar-pelajar akan dapat mengambil sebanyak mana input yang disampaikan oleh penceramah untuk dipraktikkan di alam pekerjaan kelak. Okey, jadi akhir sekali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan webinar Project Management in Geomatics. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Surveyor Dr. Rahayu binti Harun Rashid atas ucapan dan perasmian itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai perkongsian dibuka, ingin saya bacakan sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Encik Luqman bin Samsudin. Beliau kini berusia 27 tahun. Beliau mempunyai kelulusan master dalam bidang GIS serta mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dan diploma dalam bidang sains ukur dan geometrik. Beliau juga mempunyai pengalaman kerja yang meluas dalam bidang kadastral dan engineering dengan pengalaman bekerja selama 7 tahun. Beliau juga merupakan project manager di firma Juruukur Samsudin Hassan dan merupakan founder and managing director di Ken Ukur JISco. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Luqman untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua boleh dengar saya? Rizaman, kamu boleh unmute kamu punya speaker so that ada two-way communication. Kamu sebagai wakil pelajar, boleh? Boleh. Okay, Rizaman dengar jelas? Dengar jelas. Okay,
Okay, yang saya hormati Ketua Koordinat yang saya hargai Ketua Pusat Pengajian Sains Ukur Surveyor Dr. Rohayu bin Harun Narashid, yang saya hargai pelajar-pelajar semester 7 Geometrik untuk kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya dalam bidang ni lah. Okay, semua pelajar daripada UiTM Arab. Rizaman, Ya, ya. semua pelajar dari UiTM Arab. UiTM Oh, dan okay. peserta yang daripada luar. Jadi saya punya slide, kamu semua share, ada slide saya. Saya ada hantar kat Hidraki. Ada. Ada, okey. Okay. Jadi saya itulah, pagi ni saya pun tak, saya cakap bahasa Melayu tak apa kan Rizaman? Ya, Okey. boleh. Boleh. Kamu tak apa, kamu tak perlu mute pun kamu punya speaker. Sedang Okey. nanti apa-apa saya tanya kamu lah. Kamu wakil pelajar. Okey. Okey. Jadi dengan tanpa membuang masa, saya mulakan perkongsian saya pada hari ini. Saya mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey. So tajuk yang kita nak bawa pada hari ini ialah Project Management in Geometric Survey. Kan sekarang survey ukuran geometrik ni bermakna dia dah meluas bila dia dah nama ukur geometrik. Kan sekarang memang perkeliling Japan pun dia orang ada keluar bilangan baru di mana bilangan dia orang keluarkan sebagai amalan ukur geometrik. Tak silap saya. Bilangan berapa nanti saya share kat kamu semua lah. Okay, next saya perlu cakap next lah. Okay, sekejap, belum lagi. Okay, saya briefly saya nak perkenalkan diri saya. Saya Luqman bin Samsudin, tak ada SR lagi, tak ada doktor lagi, insyaAllah soon. And saya macam kamu semualah, buatan Malaysia, UiTM, for life, UiTM di hatiku. Saya start daripada diploma saya dekat UiTM Arau. Jadi 3 tahun saya belajar diploma, dan 3 tahun saya di USA, UiTM Shah Alam, dan master pun saya buat setahun dekat UiTM Shah Alam. Okay, next. Okay, so basically itulah biodata saya. Tak perlu kot tahu pasal saya punya okay, tak perlu kot tahu pasal personal biodata saya. Okay. Jadi kita start direct dengan cara kita beroperasi lah, operational work kan. Okay, jadi saya pecahkan kepada dua jenis, di mana kita ada general office work dengan project implementation lah. It depends on what type of scope of project yang kita involve lah. Macam hari ini mungkin saya akan berkongsi berkenaan kerja-kerja kadastra dan kerja-kerja kejuruteraan lah, sebab saya lebih macam nak cakap, lebih pakar lah dalam bidang-bidang ni sebab saya dah buat berapa tahun. Jadi kalau untuk GIS tu saya rasa kamu semua boleh refer Dr. Fazli ke, mungkin lecturer-lecturer kamu lebih pakar lah kan. Okay. So tanpa membuang masa, okay, general office work. Okay, saya pecahkan general office work. Okay, saya sebenarnya freelance dan saya membantu Juru Samsudin Hasan ni, ayah saya sendirilah, membantu syarikat ayah saya untuk bermakna manage untuk beroperasi secara di office dan di site, memandangkan saya freelance surveyor. Okay, jadi
general office work ni basically kita pecah kepada beberapa key point lah ataupun beberapa poin-poin penting. Jadi yang pertama ialah payroll kan, bayar gaji, claim, kita minta claim. Sebab ni pasal project management kan. Jadi basically saya kalau macam mungkin saya banyak sentuh tentang aspek pengurusan lah. Macam kalau teori apa tu semua tu saya rasa kamu semua dah belajar kan. Mungkin kamu semua lebih arif dari saya kot sebab kamu kan belajar ikut keliling apa yang updated apa semua kan. Okay. So payroll claim ini termasuk dalam administration punya scope di mana dan auditing bill payment dia orang dah termasuk dalam satu scope yang sama di mana kalau certain office dia ada human resource HR dia sendiri untuk handle and certain office dia suruh drafter dia juga yang handle and certain office dia suruh mungkin big boss sendiri yang handle lah, jurukontrol itu sendiri yang handle. Itu bergantunglah kepada organisasi sesebuah syarikat jurukontrol tu. Okay, jadi tapi apa yang penting, apa yang kamu semua perlu tahu ialah tu saya ada highlight survey fees dengan kontrak. Okay, saya sentuh tentang kontrak dululah. Okay. Kontrak ni bermakna kalau kontrak ni bermakna perjanjian antara kita dengan klien kita. If cadastral work could be dia mungkin syarikat sesebuah developer ke ataupun maybe persendirian di mana mungkin makcik kamu sendiri ke nak ukur tanah kan, macam itulah. Jadi kontrak ni kita buat untuk macam mana sebelum segala persetujuan segala persetujuan dari segi harga dan segalanya. Macam sebelum kita nak bayar deposit LJT, kita perlu buat kontrak dululah tentang di antara kita dengan klien yang kita engage lah. Okay. So okay, itulah kontrak. Okay, macam kalau kerja engineering pula mungkin kamu akan dengar LA surat lantikan, LA letter ke award letter ke, certain kontraktor kecil mungkin dia pakai purchase order kan, dia order service kan. Jadi bila hitam putih ni dah keluar, baru kita boleh start lah requisite ke, kita buat preparation untuk setting out plan ke, apa-apa plan perhitungan lah dan segala plan yang berkait. Okay, jadi survey fee pula, kamu Rizaman, kamu ada belajar pasal ni kira quotation dulu? Kamu diploma dulu? Tak, STPM. STPM. Jadi kamu ada belajar dulu time part 1, part 2, part 3 tak ada belajar pasal kira harga survey? Ada. Ada belajar. subjek survey project kan? Ya. Masa saya dulu diploma ada semester 4 saya belajar dengan Miss An, Cik An. Dia ajar jadual fee ukur 2001. So jadi jadual fee ukur 2001 by Kementerian Kerja Raya tu masih digunakan lagi sehingga kini walaupun dah 20 tahun. So jadi dia orang tak update lagi. Jadi masih jadual yang sama kita pakai untuk kita buat ukur kita buat kiraan harga untuk kerja ukur tersebut lah. Jadi kiraan harga tu nak cakap macam mana, kita sebagai dari pihak jurukontrol lesen, kita perlu ada macam mana integriti dalam apa-apa kerja kita buat, termasuk pengiraan harga dan semuanya lah. Jadi bermakna kita tak boleh, kita perlu ikutlah dia punya item-item dia kan. Jadi preparatory, party per party day, and then horizontal control network,
vertical control network. Jadi itu semua harga tu per kilometer, per meter, itu semua dah di-stated dalam jadual fee ukur by Kementerian Kerja Raya tu lah, KKR. Okay. Jadi bagi untuk kerja kadastral pula, sekarang semua dah online, dah start online. Jadi diorang, kita kena kira dekat dalam portal LJT tu sendiri. Dan dari portal tu dia adalah dia punya item-item, macam dia nak pecah kepada berapa, and then setiap lot pecahan tu keluasan dia berapa, lepas tu horizontal control. Macam harga bagi kadastra diorang dah update. Diorang dah update tahun bila 2020 ke 2019, saya tak. Saya rasa sebelum PKP rasanya. Kita PKP 2018 kan? 2019. 2019 rasanya diorang update. Jadi untuk kerja kadastra tu kita apa-apa kita attach dengan ni lah, LJT lah. Okey, kita dah jadi untuk general office work dah selesai. Okey, kita tengok pada project implementation. Tak apa ke saya cakap bahasa Melayu ke, if you kalau nak saya tak apa tak apa. Tak apa. Tak apa. Apa je? Boleh. Tak apa. Boleh. Okay. Okay, jadi dekat dalam point project implementation ni, jadi kita ada kerja, saya pecahkan kepada dua, di mana kerja documentation work dan site work lah itu sendiri. Okay, so kita lihat kalau kerja, selalunya saya bagi contoh lah, sebab saya bagi contoh dalam ni borang 7D. Sebab kamu semua saya tahu kamu familiar dengan 9A, 9B, 9C, memang kamu familiar lah kan. Jadi buat apa saya nak bincangkan benda yang kamu familiar kan. Baik kamu attend kelas lecturer kamu, betul tak kan. Okay, jadi untuk section ni agak nak kata apa, famous jugalah. Kalau nanti bila kamu keluar, kamu semua keluar, kamu akan selalu jugalah akan jumpa section ni. Di mana section ni klien atau pihak dia boleh jadi persendirian, boleh jadi syarikat. Jadi pihak tersebut diorang sebenarnya diorang gunakan section ni untuk diorang nak develop tanah diorang, develop kepada housing development scheme. Jadi tak kisahlah berapa luas tanah tu lah kan. Okay, jadi untuk documentation work, ini bermakna saya explain by flow lah kan. Okay, mula-mula kita dah selesai kontrak, kita dah survey fee kita dah hantar kepada let's say developer tu sendiri dah setuju dan dah deposit ke LJT duit itu tersebut, dan sijil LJT pun dah keluar. Jadi masa tu kita dah boleh dia sebenarnya serentak, tapi yalah kalau dekat atas kertas tu kita just ikut flow lah kan. Preparation of borang KTN. Borang KTN ni borang yang kat belakang sekali. Kalau kamu perasan NLC kamu, Rizama, kamu pernah baca NLC? Pernah baca NLC? Tak pernah. Tak pernah? Ni KTN pernah baca? Kamu semester berapa? Ni Sam ni? Semester 7. Semester 7. Law ambil semester bila? Semester 6. 8. Oh, subjek law semester 8. Ya. Oh, okey, saya faham. Kalau ni kalau kamu diploma mungkin kamu dah pernah lah dengar. Tapi kat KTN tu sendiri kamu kena familiar lah sebab kamu dah belajar cadastral kan. Okay, borang KTN ni borang untuk kita submit lah kita punya aplikasi kan, application tu pejabat tanah kan. Kita bergantung lah pada aplikasi tanah yang apa kita nak guna. Okay, jadi setiap section dia ada borang dia tersendiri.
Nanti kamu kamu semua saya rasa it's an obligation lah for you guys to know about this stuff kan, sebab kamu semua geomatik pure kan. Okay. So kamu tengoklah, kamu kalau nak senang baca kan, kamu baca daripada borang tu. Kamu tengok borang tu, kamu tengok apa item dekat dalam borang tu kan. Lepas tu nanti kamu semak dia punya section. Nanti dia terangkanlah masa 135 dia terang, saya bagi contoh lah, 135 ni pecah sepadan. Pecah sepadan. And then 136 dia tunjuk dia punya condition kan, dia punya peruntukan kan, di mana survey fee apa semua. Ni Ajalan. Okay, lepas tu kat mana? Okay, betul 137 dia ada terangkan lah. So kalau kamu tengok borang tu memang dia ikut turutan section tu sendiri. Macam tu lah cara saya bagi tips lah macam mana nak baca sebab buku KTN tu. Okay, sebab kamu semua memang kena familiar kan, familiar sebab macam mana cakap sekarang ni orang nak fresh grad dengan 7 tahun experience kan ke 5 tahun experience. Lebih kurang lah kan, saya tak tahu, saya selalu baca kat Twitter. Okay, back to my slide. Okay, jadi preparation untuk borang KTN, borang 7D bagi section 124A di mana kita buat simultaneous application di mana kita tukar syarat dan pecah sepadan tanah itu sendiri bagi tujuan selalunya untuk perumahan lah kan. Jadi kamu still kena keluarkan 1 atau 2 lot untuk industri, untuk TMB, untuk IWK kan. Jadi yang itu semua pihak perancang bertauliah lah akan kita bergerak sekali dengan pihak perancang bertauliah untuk membuat design kita punya plan perhitungan. Tapi plan perhitungan memang kita buat kan. So okay, dekat borang KTN ni ada, yalah kat situ dia ada tertulis fee ukur dan kenapa perlu penting dalam documentation work ni, benda yang paling penting plan perhitungan. Kenapa penting plan perhitungan ni? Sebab dalam plan perhitungan itu sendiri terdapat semua butiran yang kamu nak isi dalam borang 7D tu. Sebagai contoh, lembaran piawai. Betul. Mukim, daerah, nombor lot itu sendiri, keluasan tanah dan and so on lah kan. Jadi plan perhitungan ni kamu kena buat dengan komplit lah. Jadi bermakna kalau plan perhitungan kamu tak mampu untuk isi semua butiran kan dekat borang 7D ni, sebab borang 7D ni dia ada tunjuk berapa jumlah rumah perumahan kamu nak buat, berapa rumah banglo, berapa rumah teres, rumah kos rendah, semua ada. Jadi dalam plan perhitungan ni kamu kena ada tunjuk semua butiran dekat situ kan, supaya nanti pejabat tanah ke, pihak perancang ke nak semak, nak bagi ulasan tentang, sebab pihak perancang ni dia akan bagi ulasan ada 5 ke 6 jabatan bergantung pada pihak majlis perancang tu sendiri kan. Dia ada 5 jabatan dia orang akan bagi ulasan, macam pihak IWK bagi ulasan ke, pihak perancang itu sendiri bagi ulasan tentang keluasan jalan yang diserah apa semua kan. Jadi plan perhitungan tu dia nak tahulah ni rumah banglo ke, ni rumah ni ke. Jadi dengan butiran-butiran ni pun kamu boleh guna untuk isi dalam borang 7D ni kan. So benda tu memang penting lah dalam kadastra. So kalau untuk kerja ruteraan pula, sorry saya tak lupa saya. Ada klien call, biasa tu busy hari Selasa kan. Jadi preparation for setting out plan. Setting out plan ni tahu tak? Ni siapa nama? Rizarman. Rizarman. Macam mana nak panggil nama? Nama pendek panggil apa? Riz? Arman? Bukan. Jamil. Jamil? Biar betul. Jamil? Jamil datang mana? Jamil. Kelantan. Tak, Jamil tu datang mana? Rizalman Jamil ke nama kamu? Jamil Rizalman? Bukan. Rizalman saja. Oh, Rizalman saja. Jamil tu ni lah. Nama famous lah. Tahu orang biasa dah panggil.
Jamil. Bukan Mil. Jamil. Ah, Okay. Kamu tahu tak setting out plan ni apa, Jamil? tahu. Okay, apa yang kamu tahu tentang setting out plan ni? Kesian Jamil lah, kena kan. Tak apa lah, nak bagaimana mu kena ni, mu jadi co-host pula. Memang memang kena goreng lah. Hari ni kena standby lah. Handphone duduk bawah ke, nak save apa setting out plan ni ke, laju kan. Jadi setting out plan ni dia boleh jadi apa-apa lah plan yang kita nak tanda kan. Okay, apa preparation yang paling penting dalam setting out plan ni? Okay. Macam yang saya cakap lah kan sebelum ni, apa-apa pun hitam putih tu paling penting. Jadi bermakna kamu sebelum kamu nak, takkan kita hanya XYZ kita pegang kan, kita doctor of where kan, where to put those points, dia akan tanya kita. So kita tapi berkenaan design, berapa struktur kekukuhan dia, force dia, itu semua pihak consultant engineer tu sendirilah, IR tu sendiri yang akan buat. Okay, jadi apa yang kita perlu dapatkan, retrieve plan arkitek dan plan bangunan itu sendiri. Macam plan bangunan ni construction plan lah, dia daripada pihak consultant engineer tu, IR, macam arkitek plan ni daripada pihak ni lah, consultant arkitek, AR kan, AR. Jadi kedua-dua plan ni kita perlu dapat, bukan setakat Jamil, bukan macam contohlah kau kenal consultant arkitek ni, kau yang adjust job ni kan. Tapi sebab kau kenal dia, kau rapat dengan dia kan, dengan project manager dia, kau cakap contoh Jamil, nama member kau tu Mail kan. Mail, ni aku nak ni arkitek plan ni untuk kerja ni, mu send dalam drawing dah. Mu send dalam ni. Jadi itu semua tak nak. Kita apa-apa yang perlu kita buat, kita nak hitam putih. Sama ada benda tu scan ataupun hard copy sebelum kita terima drawing. Jadi itu untuk confirmation lah kan, supaya kita nak tahu benda tu latest. Sebab plan-plan arkitek, plan-plan bangunan ni diorang banyak amend. Lepas tu diorang amend tak ikut suka diorang. Diorang pun ada organisasi diorang kan, yang atas nak amend, dia tak beritahu bawah lagi kan. Kau pula deal dengan Mail yang kat bawah tu. Itu jadi masalah. So sebab tu penting hitam putih ni kan. Jadi maknanya endorse architect plan. Endorse dengan ni lah, building plan, but make sure those plan are the latest lah. Okay, so plan arkitek ni kita ambil untuk nak dapatkan offset. Sebab arkitek dia orang akan design bangunan ikut sepadan, garisan sepadan, ikut plan akui juga. So jadi daripada plan akui tu, dia orang akan tarik garisan offset ke bucu bangunan, ke tengah-tengah bangunan tu lah kan. And dia orang pula macam kadang-kadang lah kan, okay, offset bangunan kat building plan memang selalunya jadilah juga. Kat construction plan dengan kat architect plan berbeza. Contoh berbeza 100 mm. Tu pun banyak beza tu, 10 cm. Berbeza 5 cm. Tu pun banyak beza tu. Jadi kalau ikut macam tu, dekat apa yang perlu kita buat? Agak-agak kamu Jamil, mu buat kan? Mu ikut IR ke mu ikut AR? Mu ikut arkitek ke mu ikut engineer? Kan kalau ya, sorry lah kalau aku banyak kacau kau Jamil, sebab kalau sembang seorang saya shock sendiri pula kan. Tak apa. Kalau ikut saya, mu rasa ikut arkitek ke ikut ni untuk ni? Untuk mu nak setting up, nak tahu bangunan tu kat mana, kat tengah lot tu tapi dia dekat mana? Ada perbezaan kat situ. Mu ikut arkitek ke mu ikut engineer? Kalau saya ikut arkitek kot. Betul lah, mu punya logik tu. Maknanya betul lah apa yang ni lah kan. Betul, memang apa yang Jamil cakap tu betul lah. Kita memang kena ikut plan arkitek lah. Sebab apa-apa pun arkitek yang design plan tu kan,
Diorang design plan tu baru diorang bagi ke engineer untuk kira force ke apa, nak buat berapa cerucuk apa semua kan. Jadi itulah kita nak confirmation tu, kita nak ada construction plan supaya tak nak ada perbezaan dekat situ kan. Kan besok mudah tanda, diorang dah buat apa semua, payah takkan nak tarik balik bangunan tu, anjakkan sikit kan. Betul. So confirmation tu sangat penting kan dalam preparation. Ini dalam scope documentation work. Jadi surveyor ni bukan dekat site je kan. Dia dekat office ni pun penting. Maknanya prosedur-prosedur yang ni lah yang perlu kita ni lah tahu kan. Macam arkitek pula diorang dah, sebab diorang dah design semua tu, dah ikut Akta 172 lah tak silap saya. Town Planning Act. Betul? Betul Rizaman? Betul. Betul. Membetulkan aku satu je. Aku pun ingat-ingat lupa membetulkan satu. Tapi betul lah tu, Akta 172 saya rasa. Kan? Okay. Jadi diorang pun dah ikut dah benda ni. Diorang ada setback apa tu semua kan. Jadi daripada offset arkitek tu kita akan dapat blok bangunan. And then after blok bangunan tu baru kita layout kan. Selalunya kita akan layout plan cerucuk bangunan. Cerucuk ni piling lah kan. Tapi kalau macam kerja-kerja dengan JKR kita masih kita praktikkan dalam bahasa Melayu. Tu bagus lah JKR ni, dia orang pelihara bahasa Melayu. Kalau korang pergi macam projek besar ECRL apa, bahasa Cina punya drawing plan pun ada, construction plan pun ada. Macam-macam lah korang jumpa. Okay, tapi plan cerucuk ni sendiri kita overlay kan dengan plan arkitek yang perbezaan tu untuk surveyor dekat tapak melakukan kerja survey. Macam saya, dia macam ni. Bila kamu dah overlay tu, kamu boleh lah points tu kamu nak terpulang lah, kamu nak import terus dalam alat ke ataupun kamu nak buat manually cara lama lah. Sebab kalau manual tu kamu boleh semak by angle. Lagi cantik, kamu boleh double independent check kat site. Tahu Jamil, double independent check? Pernah dengar? Biasa dengar kat cadastral? Pernah dengar. Siapa ajar cadastral? Sa'adah ada mengajar lagi? Ada lagi? Dia mengajar cadastral. Dia ajar degree ke diploma? Degree ada. Degree. Pernah belajar dengan dia. Dia legend tu. Dia keras. Aku dulu teruk kena dengan dia. Jadi biasa dengar double independent check. Double independent check ni kita guna untuk kerja kadastral selalunya kan. Jadi bermakna kita daripada backside kita tu, kita tanda, kita baca, kita setting up and then kita setting balik dari front side, kita baca balik point yang sama. Mesti ada beza dia. Tapi perbezaan tu lah kita nak tahu tu kan. Untuk checking kerja kita lah, penandaan kita. Jadi selalunya benda ni saya apply dekat ni lah, kerja kadastral dan kerja piling tu sendirilah. Saya akan setting out dari satu station, saya akan semak daripada station backside saya. Senang je bila setting. Jadi mana macam mana kerja ukur ni kita kena amanah lah, kena tulus kan. Jadi kita buat ikut prosedur lah macam mana orang-orang terdahulu dah tetapkan kan. Saya, itu yang saya belajar, itu yang saya buat lah sampai bila-bila pun insyaAllah. Okay, jadi memang benda tu senang lah. Kita tak payah rasa macam malas lah nak ni apa. Sebab benda tu memang apa, semua integriti tu start daripada kita sendirilah kan. Jadi senang je. Jadi saya duduk balik kat website tu, saya baca balik semua. So kita boleh semak kat situ kan. Okay. So, tu dua preparation sebelum kerja lah kan, sebelum kita turun site. Okay, yang C ni ialah preparation for end result. Okay, jadi sebelum saya explain ke site, nanti saya nak pergi bantah balik ke slide ni, jadi saya terus explain lah kan, apa yang kita perlu buat dalam documentation kat office ni. Okay, so preparation for end result. Ini mana untuk after kita buat field survey, mana untuk kerja kadastral kita proses data ASCII file tu sendirilah kan. Jamil, mu pergi ni tak?
pernah pergi sorry aku kalau aku tak apa. tercakap Kelantan pula. Sorry Tak apa. tak apa kan. Aku Tak dah apa. cakap Kelantan celup, mana tu Jamil nanti kau Lokman ni dah lah Kelantan celup nak cakap ni lah kan. Okay, Jamil kau biar pernah pergi ni Survey camp? Kau? survey camp? Tak pergi pun. Tak Online je pergi. saya lepas. Tapi tahulah apa itu ASCII file. Tahu. Tahulah apa itu 16 ASCII file. Dia ada jadi interface ETSM tu sendiri kamu pernah biasalah. Pernah. Dah pernah guna. Sotong, observation, apa solar, apa DFT semua buat lah. Buat. Jadi apa yang kamu buat dekat itu, semua tu kamu akan generate. Itulah ASCII file yang kamu generate kan. Trabas, semualah kan. Okay. So manakala data processing after field survey untuk engineering, kerja-kerja kejuruteraan, selalunya dia plan siap bina dalam kalau plan-plan yang kita hantar ke JKR selalunya bahasa Melayu, plan siap bina, tapi dalam bahasa Inggeris dia as-built plan lah. Jadi ini boleh jadi penandaan blok punya as-built ataupun penandaan piling ke, tak kisah as-built longkang ke, kan, apa yang kita setting out lah, apa yang kita tanda kan. Jadi basically inilah 3 core thing, sebenarnya preparatory of work, before kita buat preparatory, before kita buat ni lah kan, sebelum masuk buat kerja ukur. Okay, next. Boleh pergi ke next. Okay. Hello? Kami mic tak buka. Okay. Dia tutup sendiri. Okay, so next project implementation. Masih dalam project implementation tapi dia berkenaan site work. Aduh mak, tiba-tiba message masuk. Datum control points. Okay, ini benda yang paling penting lah dalam site work kan. Benda yang mula-mula sekali lah semua surveyor cari kan. Macam kalau dia bermakna kalau untuk kadastra, control point ni kamu punya trabas lah kan. Kamu punya control XY. Lepas tu datum ni ada 2 jenis, betul tak Jamil? Betul. Kamu datum, kau tahu datum apa? Kalau ni, datum dalam kerja ukur tu, dalam lapangan, datum apa yang kau tahu? Pasal 3 batu cari. Itu datum apa? Datum mula kerja ke datum? Datum mula kerja. Kalau datum mula kerja 3 batang batu, maknanya sampai ke sudah lah, nanti tak habis kamu punya traverse kan. Kamu nak traverse tu nak cari 3 batang batu baru kamu nak mula kerja. Jadi maknanya datum ni dia ada 2. Satu CRM. datum mula kerja, satu lagi datum untuk tanam batu lah. Jadi baseline kamu sendirilah. Baseline ni ialah macam mana? The best base point kan. Kamu nak com masuk dalam line lot tu, batu mana kamu nak guna. Kan? Itu maksud dia. Datum yang 3 batang batu tu kamu nak tahu mana which the best baseline. Okay, manakala datum survey ni boleh jadi apa-apa. Kamu boleh, ya macam kamu cakap ECRM kan. Macam sekarang dah ada GPS kan. Saya sendiri pun pakai bearing GPS dulu. Baru saya macam dah jumpa satu batang batu, saya terus pakai bearing GPS dulu. Baru saya cari batu. Lepas tu baru saya end-kan dia. Sama je. Tapi kat situ baru kamu tahulah beza. Memang matahari azimut dengan GPS tu sendiri ada beza dalam 1 minit ke 1 minit 15 lah macam tu. Sebab dia orang gunakan utara yang berbeza kan. Satu magnetic north, satu true north kan. Itu mungkin boleh tanya yang lebih arif lah. Yang pakar geodesi mungkin boleh tanya Dr. Fazli ke. Mungkin dia boleh explain. Okay, dalam site work ni
Maknanya datum yang macam mana saya cakap tu, datum untuk mula kerja. Kan? Jadi pada masa yang sama, kamu buat trabas kamu dan kamu close sambil trabas tu, sambil carilah baseline yang terbaik untuk kamu buat penanaman batu kan, kamu nak masuk dalam lot tu kan. Kamu pernah buat trabas, Jamil? Pernah. Pernah? Pernah. Oh, pernah. Oh. Hmm. Berapa luas? Luas. Saya time belajar dulu pengalaman macam-macam. Jatuh bangun duduk buat trabas. Macam-macam saya pernah rasa. Itulah alhamdulillah lah pengalaman yang saya bawa dari saya belajar tu saya apply kat masa kerja. Bermakna macam nak cakap, kamu kena biasakan main alat. Yalah untuk ni saya just bagi tips bukan untuk Jamil je tau, tapi sebab untuk semualah kan. Kamu kalau dari UiTM ni, kalau total station kamu tak buat macam mainan kamu, memang susah sikit lah kan. Sebab kalau untuk kadastra ni memang pakai alat, tak kisahlah kalau GPS sekarang dah boleh sampai 1 cm ke 5 mm ke, tapi amalan kerja ukur tu sendiri kan, amalan kerja ukur bilangan 6 amalan kerja ukur kadastra bilangan 6 tahun 2009. Tu sendiri dia, kalau kita pakai MyRTKNet kita boleh, tapi MyRTKNet kalau duduk dalam hutan memang kamu semua duduk dalam hutan memang tak dapat lah kan, asal dapat line. Jadi kebanyakan LS memang masih pakai alat total station lah untuk buat kerja-kerja kadastra. Saya paling luas saya pernah buat 40 ekar, 50 ekar, 40 ke 50 ekar. Tak luas pun. Bolehlah close 15 second. Bolehlah. Dalam 2 hari, sehari, 2 hari. 2 hari kot, 2 hari. Sehari kita orang cover 20 ekar ke, tuan driver. Keras tu. Saya baru balik dari Raub. Buat kerja tu lah, saya buat dusun durian. Dusun durian. Diorang tanam dusun durian. Durian Musangking. Kat Jamil, asal mana? Kelantan kat mana? Saya Gua tepi Musang? pantai lah. Tak. Tepi Tepi pantai. pantai lah. Asal pantai. Tepi pantai kat mana? Rantau Panjang ah? Bukan. Tu Pasir pedalaman Putih? tu. Ada Bacok. pedalaman lah? Bacok. Bacok tepi pantai lah Kelantan. Sebab saya jarang pergi Kelantan. Saya pergi ke mana? Pergi Rantau Panjang rasanya. Pergi belah situ je. Kita back to site work kan. Second point ialah lepas datum dengan control point, bermakna sebelum apa-apa penandaan nak buat, kamu kena buat semakan dan correction terhadap control point kamu. Tipu, tak ada control point yang perfect kan, mesti ada correction. Jadi kalau kalau ikut planning, sebab saya dalam slide saya letak planning last kali sebab banyak benda saya nak share dengan kamu tentang planning, sebab memang survey ni semua pasal planning lah kan. Jadi kalau sebelum, jadi mana 2 hari kamu buat trabas, make sure dah siap sekali dengan correction supaya next day kamu boleh terus buat tanam batu. Tak ada 1 hari nak habis nak buat correction ke apa. Sambil buat trabas, sambil buat correction. Malam tu terus buat correction kan. Macam kalau lot yang luas, maksud saya buat correction tu, bila kamu trabas lebih 20 station, kamu kena buat M. Apa maksud dia? Maksud dia setiap 2 km kamu pergi, kamu buat M. Lepas tu kamu buat M lagi. Kat situ kamu dah ada 2 M. Kat situ kamu boleh C kan dia. M correction jumpa M correction akan jadi C. Ni kena catat ni kan. Nak tahu ni, tak semua orang pakar dalam kadastra. Jadi sebab saya dah biasa dalam industri kadastra ni, industri ukur kadastra ni, jadi saya skop kerja kadastra ni, jadi saya share lah kat kamu kan. M
jumpa M akan jadi C sebab jarang kamu nak jumpa lepas 40 stesen, 60 stesen punya kerja kan kalau time muda ni kan. So jadi time muda ni kita kena tahu jugalah teori tu kan. Kalau M, kalau C keluar jadi independent line dia akan jadi M. Itu kamu kena tahulah. Okay, jadi lepas dah siap control point punya correction apa semua, baru kita boleh start staking. Staking ni macam setting out lah kan. Staking dengan setting out sama maksud dia. Dan inilah double independent check. Jadi setiap kali stake out amalkan buat double independent check. Maknanya kita amalkan, bila kita amal insya-Allah benda tu akan kekal sampai ketua. Okey, jadi apa yang kita boleh staking ialah kalau untuk kerja kadastra boundary points kan. Batu sepadan. Batu sepadan pula setiap 7 batang batu sepadan kena ada 1 batu nombor kan. Betul. Inilah block pegging. Block pegging yang dan kalau untuk kerja kejuruteraan. Block pegging ni kita retrieve daripada plan arkitek tu sendirilah. Plan arkitek yang saya cakap tu kan. Building offset dia, setback dia berapa. Sekejap saya mengalir tak. Jadi block pegging, piling points, semua kerja-kerja ni kita buat staking, kita kena buat double independent check. Nanti kamu tanyalah lecture kadastra, dia orang mesti tahu punya double independent check. Sebab double independent check ni Saadah yang ajar saya, time diploma dulu. Kita sebagai pelajar ni, the least thing that we can do is we remember lah what they teach, they taught us kan before. Okay. So dalam site work, lepas kita buat staking apa semua, kalau bagi ukuran kejuruteraan, kita buat as-built survey selepas tu. Kan? So setiap kali as-built survey ni kita kena semak balik datum kita. Datum bermakna control point yang kita letak dekat tapak. Sebab selalunya untuk kerja-kerja kejuruteraan ni kita memang tak kekal lah control point kita. Jadi kita kena letak dekat celah-celah 2-3 and then kita semak balik supaya bacaan kita tu G2 bermakna precise, tak lari jauh lah, bergerak pun shift sekali. Jadi kita tahulah error tu kita retrieve daripada mana. Semasa saya bagi tips. Yalah, saya rasa ada je di antara kamu yang ada jadi freelance. Ada. Ya Jamil, batch kamu ada yang ada buat freelance time study? Rasanya ada. 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 Mungkin diorang pun tahulah pasal kalau saya nak bagi tips kalau as-built survey ni kamu set balik station supaya nampak semua piling section. Jadi piling section ni kamu nak transfer level kan. Sebab transfer level pun pakai total station pun boleh. Kalau kamu kena lock vertical angle kamu 90 kan, konsep sama dengan level. Betul tak? Sebab sekarang pun JUPAM dah keluarkan perkeliling baru tahun 2021. Diorang keluarkan perkeliling amalan ukur aras. Bilangan, saya kena check. Tapi ada tu saya catat untuk kamu, share kepada kamu. Jadi apa yang JUPAM share sekarang kita dah boleh buat between staff 60 meter. So last time 30 meter, 20 meter kan. Sekarang dah boleh dipanjangkan. Jadi bila JUPAM dah keluarkan perkeliling, kita bermakna ialah dalam ni kerja ni kita pegang lah perkeliling tu, kita buat kerja ikut perkeliling supaya kita selamat, secure lah, orang tak boleh nak attack kita. Okay. Umpama kita bercakap pegang pada dalil lah, macam tu lah kan, lebih kurang. Allahualam. Okay, mana tadi survey datum and survey piling. Okay, setting piling section ni adalah bermakna nanti
Sebab apa bagi nampak semua filing? Sebab nanti senang diorang nak buat pemotongan file. Sebab selalunya lepas diorang buat filing ni, diorang akan potong file tu. Dan diorang ikat buat file cap. Baru diorang naikkan tiang. Kita bukan setting up bucu-bucu. Setting up bucu tu ya, tu namanya block pegging. Tu daripada arkitek punya plan. Tapi bila dah masuk ke juruteraan ni, maksudnya dari mana dia sangat meluas. Dalam apa-apa dalam construction plan tu kita boleh tanda selagi ada offset dan connection. Okay, kalau tak ada offset dan connection, kita kena confirmkan lah dengan engineer tu sendiri. Kena confirmkan, kena IR dia kena chop, kena sign, kena endorse. Baru kita buat. Okay, next. Dah lama? Oh, dah sejam ni. Tengok, okay. So ni job cost control. Okay, kita basically macam mana kita nak control kita punya cost ni, kita set satu benchmark. Benchmark ni bermakna bukan batu aras kan. Kita benchmark ni, benchmark lah aras. Kita letak lah benchmark of time frame for each scope of work. Jadi bermakna macam selalunya saya reki ni saya tak ada ambil sehari dah. Rugi lah kan sebab saya freelance, saya pun bukan makan gaji. Saya ni lah, kalau ada kerja adalah macam tu lah. Tapi jadi bermakna bagi saya reki dengan buat trabas ni saya sekalikan. Dan trabas maksimum kalau 40 ekar tu mungkin 2 hari, 3 hari. Jadi kalau untuk seka 2 ekar, 10 ekar mungkin kerja sehari saja untuk trabas. Ini sebab kita nak control kita punya cost. Sebab budak-budak semua kita nak kena bayar dah RM400, minyak apa semua. Kalau nak kita buat trabas tinggal satu stesen je nak close. Oh besoklah kita close dah pukul 4.30 kan. Habis besok satu stesen je kamu nak bayar RM400. Memang mengamuk bos kamu. Kan? Sebab dia orang bayar kamu. Okay, so term determination. Determination ni macam saya cakap tu, semasa kita buat trabas kita terus buat term determination. Jadi tak perlulah ambil lagi satu hari untuk nak cari datum ke nak apa. So sebelum kita buat trabas kita dah reki. Okay, nanti reki ni dia dalam kadastra ni reki sekarang yang reki dulu lah. Yang reki dulu pakai gamin je. Sekarang jadi bermakna kita sebagai millennials, sebagai generasi yang generasi kita hidup dengan teknologi keliling kita, kita pakailah teknologi apa yang kita ada. Jadi saya reki nak jimat masa saya reki pakai GPS. Kan? Jadi reki pakai GPS ni kita dapat batu lah kat dalam tanah ke. Kan? Jadi saya buat reki pakai GPS baru saya trabas. So that kamu tak adalah kamu tengok plan tu pun petak kamu mesti tengah berpeluh silap. Boleh loss juga. Jadi bila kita ada destinasi, betul kan? Kita insyaAllah kita akan sampai ke destinasi tersebut. Jadi apa yang penting reki kita kata tak semestinya tak boleh pakai GPS dalam masa kadastra. Okey, memang kita tak pakai GPS untuk buat tanam batu apa, tapi kita buat GPS untuk tahu destinasi kita. Sebab GPS dah boleh tahu dah batu ni masuk ke tak, batu ni in ke, batu ni out ke. Jadi kita traverse je lah. Yang penting kita kekalkan bearing kita. Pegang pada bearing dan kita close. So sehari lah kerja tu, 2 hari lah kerja tu. Jadi sebab kamu dah tahu destinasi kamu, betul? Itu namanya planning kan? Betul tak? Jamil? Betul. Kak ini Minta maaf Cik Lukman. Sesi perkongsian kita tinggal 15 minit lagi. Oh ya, 5 minit. Oh okey. Sorry. Sorry. Saya tadi setting ni speaker. Saya test. Okey. Jadi bermakna equipment, software and hardware sangat membantu dalam job cost control kita, kan? Lagi canggih hardware kita, lagi canggih tu lagi jimat masa. Tapi bergantung pada keuntungan sesebuah projek tu juga. Okay, next. Okay, so ini tak apalah, ini nanti kamu sendiri semak lah. Kan, ini yang saya cakap tadi.
Tu bilangan 7 2001 baru, tu bilangan 8 2021 tu baru, amalan upajimatik 12 2021 tu baru. Okey. Ini saya masukkan GIS specification. Jadi GIS specification ni kamu kena, yalah ini based on Geoportal lah. Geoportal government provide. Dia punya MS, Malaysian Standard. Bagi GIS ialah 1754 2016. Ini dia upgraded from 2004. Okay. Okay, next. Okay, inilah planning dia. Jadi masa saya study master dulu, saya buat full time. Memang saya kerja full time freelance. Jadi saya apply apa yang lecturer saya ajar, project management. So apa yang saya belajar, saya dah tak pakai Gantt chart. Gantt chart tak berapa convenient nak compare to Kanban. Kanban ni sistem daripada Jepun. Kanban bermaksud billboard dalam bahasa Jepun. So it's a method to manage and improve any work in terms of progress or cost kan, bila jimat masa, time, cost semua. Okay, so basically itulah saya harap itulah nanti saya akan bagi tahu Dr. Fazli, suruh kamu kena buat report kan pasal apa yang saya terangkan ni, betul? Nanti saya minta Dr. Fazli untuk buat satu soal, buat satu task untuk kamu create satu any job and then gunakan Kanban board dan cumulative flow chart ni untuk plot progress kerja tu sampai siap. Okay. So basically Kanban board ni senang je, dia ada 3, nanti kamu boleh google lah, benda ni is very general lah kan. So kamu boleh google. Okay, Kanban board ni ada 3, dia ada incoming 3 kolom yang menegak, kolom. Okay. So incoming, progress and done. So incoming maknanya kerja masuk. Okay, and then progress. Progress ni termasuk semua progress. Terabas, tanam batu, lepas tu contoh kalau as-built survey ke apa semua kan. Sampai job tu done, pergi ke satu lagi kolom. Kan? Okay. So itu kamu kena tunjuk setiap update, setiap hari ke, setiap 2 hari ke kan. Tengoklah kalau kerja tu upgrade progress baru kamu update Kanban board kamu. Okay, so cumulative flowchart ni dia connected dengan apa yang kamu buat 3 kolom tadi. Maaf kalau saya cakap laju, Jamil, okey kan? Tak apa-apa. Okey ya. Okay, jadi okey, untuk cumulative flowchart ni dia work item, saya disediakan kertas. Okey, tak apa, saya pakai tangan tak apa kan? Nanti Okey, kamu Google, kamu boleh bayangkan lah kan? Okay, so cumulative flowchart ialah work item, kamu akan lawankan dengan time. Jadi bermakna kamu akan graph kamu punya progress. So Kanban board ni bagus sebab dia ada graph. Jadi kamu dalam satu company kamu bukan ada satu projek je. Kan macam Gantt chart bagus memang untuk satu contoh projek photogrammetry. Kan untuk the whole projek kamu nak control pakai Gantt chart. Yes, tak apa. Tapi kalau untuk manage company ni kamu kena banyak projek ni masuk. So kamu punya graph akan ada banyak line. Sebab kamu punya line time kat sini kan. Projek masuk time ni kat sini. Projek second, projek third. Jadi tapi work item dia ada kat sini graph. Jadi kamu boleh tengoklah sampai work tu done. Okay, so kamu boleh compare. Hari ni, so jadi bermakna kalau tak ada progress, kamu punya graph tak akan jadi directly proportional. Kamu punya ni dia akan ada satu flat. Dia akan jadi flat di mana time bergerak, progress tak bergerak. Jadi kat situ kamu boleh detect kat mana makan masa projek ni. Projek ni apa yang masalah dia, dekat progress mana yang masalah. Jadi detect tu sangat penting untuk kamu selesaikan. Bila kamu solvekan solution tu, bermakna kamu bolehlah pergi progress lagi satu kan. Jadi kamu pun boleh belajar untuk the next project so that tak buat repeat the same mistake. Kalau tak nanti kena marah dengan bos. Okay, so next. Jadi ni Kanban board ni Dr. Fazli ada tak? Tengah dengar kan? Nanti insyaAllah nanti saya akan call Dr. Fazli sendirilah. Saya akan suruh Dr. Fazli bagikan task. Sebab ni sangat bagus lah. Okay. Okay. Next. Okay, sekian. Terima kasih. Jadi ni contact number saya. Kalau nak tanya apa-apa soalan berkenaan UKO, kadastra dan engineering, insyaAllah boleh je. Nak WhatsApp saya ke WhatsApp 017 3807038, WhatsApp ke iMessage ke saya terima.
ataupun boleh DM saya dekat Instagram saya ada Instagram je, social media. Saya tak ada Facebook, saya tak ada Twitter agak personal lah bagi saya untuk share. Okay, jadi social media ni saya ada Instagram, Luki, sebab orang panggil saya Luki, Luekee. Okay, so, jadi sebarang soalan kamu tentang kadastra dan engineering, insyaAllah saya akan layan lah. Kalau kamu beritahu kamu daripada UiTM, insyaAllah saya akan layan. Sebab UiTM di hati saya juga. Saya 7 tahun bersama UiTM. Kan? Macam kamu juga, kamu semua. Okey, macam mana? Jamil ada sesi ni lah? Ada Soal sesi jawab. soal jawab. Itulah, saya pun ada satu soalan nak tanya juga. Nanti saya boleh pilih seorang. Sebab kalau siapa yang dapat jawab, saya ingat nak saya bagi hadiah sikit lah. Tak apa, kita pandemik ni saya transfer je tak apa kot. Okey, berapa soalan yang kamu semua dah kumpul? Dah kumpul soalan? Ada soalan di ruangan chat. Mana ruangan chat? Oh, dari tadi ada. Ya, Assalamualaikum. Ush, banyaknya. Dah ada banyak eh. Memang saya okay. Terima kasih, Mama. Okey, mana soalan Ahmad Zikri Ahmad Zikri Abdul Aziz. Ahmad Zikri Abdul Aziz. Kalau saya ni, saya tak boleh nampak ke dia macam ni je. Saya tak boleh nampak muka Ahmad Zikri Abdul Aziz. Saya. Oh, ni. Oh, okey, Ahmad Zikri Abdul Aziz. Okey. Soalan adik. Assalamualaikum Cik, saya nak tanya adakah masih valid survey first class since instrument survey dah canggih contoh station dan achieve high accuracy. Ya, masih valid 1:8,000. Masih valid. Sebab itulah perkeliling ni dia dah ditetapkan oleh Jabatan Ukur, unless Jabatan Ukur dah upgrade 1:88,000 tu ke 1:16,000 ke, kita tak tahu. Sebab sebelum ni second class survey 1:4,000 tak silap saya. So dia upgrade first class 1:8,000. Walaupun dah achieve high accuracy, yes. Lagi susah, lagi high accuracy lagi susah sebab kamu dah main dengan 1 second atau maybe 2 second total station kan. Orang dulu main dengan 5 second je. Kan, kamu contoh dia dekat 3 tu, kan dia akan jadi kosong, betul tak? Bearing tu dia accuracy 5 second. Jadi 5 second lagi senang nak close lah, kan, sebab dia start 5 second. Tapi lagi high accuracy, lagi tinggi total station tu, lagi susah kamu nak nak maintain kamu punya bearing. Dengan cerita macam tu lah. Tapi lagi better lah sebab kamu akan dapat kedudukan yang tepat lah, kan, sebab dia 1 second. Saya rasa jelas kot apa yang saya explain ni. Jadi apa-apa ni sebenarnya dia akan bergantung pada perkeliling Jabatan Ukur walau macam mana pun. Tapi secara teknikalnya bila high accuracy lagi susah kita nak achieve 1:8,000 tu. Saya pun biasa buat 28, 30 je. Macam masa belajar dulu alat ni saya boleh dapat juga pernah 100,000 pun pernah. Okey, salam. Salam Nur Hafizah. Nur Hafizah. Salam Cik Lokman, adakah semua quotation akan ikut rule pejuta? Okey, pejuta ni persatuan rasanya. Pejuta ni adalah persatuan. Dia selalunya kalau apa-apa atau rujukan lain. Saya tak berapa. Adik Nur Hafiz Shah ada? Saya. Okey. Sebab masa kita orang buat survey camp last sem, kita orang akan guna rujukan pejuta untuk buat quotation. So saya tanya adakah untuk pejuta ukur atau lain-lain lah. Untuk kadastra? Tak, untuk cadastral dengan engineering juga. Macam kalau untuk kadastra,
sekarang dah tak valid lah yang 2001. Dia 2019 rasanya. Ya Allah, saya lupa 2019 ke 2020. Dia sebelum PKP. Jadi dia ada perbezaan dia agak ketara di mana preparatory of work selalu 743. Betul Nafisha? Sebab kita orang guna yang survey fee 2020. Ada Survey pejuta. 2020. Itu 2001 ke 20? Saya tak. Jadi soalan kamu, adakah semua quotation Perlu rujuk pejuta ataupun ada yang lain-lain? okay, yang pejuta yang paling later 2020 kamu ikut. Itu untuk kerja kadastral sebab kita pakai portal lembaga juruku tanah tu sendiri. Portal bermakna setiap juruku ada akaun dia untuk kira harga. Jadi diorang dah fix. Okey, manakala yang rujukan lain ni bermakna kalau engineering work, senang cerita kita akan ikut jadual tu lah, jadual fee ukur 2001. Tapi kalau kamu, dia bergantung juga kamu dengan klien kamu lah kan. Kalau klien kamu nak bayar kamu lebih, tak ada masalah. Dia bergantung kepada kontrak, cara kamu buat kontrak kan. So project manager ni yang akan menguntungkan bos, insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum Cik. Next soalan. Assalamualaikum Cik, untuk pertanyaan Precom, lagi baik rujuk PA sedia ada ataupun boleh rujuk? Ini soalan yang bagus. Sebab saya pun memang saya nak suruh korang tengah buat final exam lah. Final apa? Final thesis apa? FYP, final year project. Ya. Kan? Ini kalau FYP ni kamu boleh buat sebab okay. JUPAM, diorang provide, diorang cakap yes, NDCDB is undisputed kan, tak boleh disangkal. Kita belajar, kita sendiri pun belajar kan, dah diterapkan tu dari zaman kita belajar. Jadi kalau untuk sekarang ni juruku berlesen masih tak berani, memang masih kita orang pun tak, saya pun sendiri pun tak berani pakai NDCDB sebab dia tak ada hitam putih. Melainkan NDCDB tu kita beli and dia orang boleh bagi digital certification untuk mengatakan digital data ni kita retrieve daripada pembelian sekian dalam dekat JUPAM sekian. Baru saya rasa kalau JUPAM keluarkan digital macam tu kan, untuk NDCDB ni bermakna lot berdigit tau. Lot berdigit yang kamu boleh dapatkan IBIS kan, IBIS Jabatan Ukur kan. Jadi bila kamu beli, dia tak bagi digital certification tu. Jadi bermakna kalau ikut kanun tanah negara, kita masih ikut pelan akui. Jadi Precom plan ni kita buat untuk apa fungsi dia? Untuk kita melakukan kerja aplikasi daripada kanun tanah negara itu sendiri. Jadi sepatutnya kita memang kena ikut apa yang termaktub dan tertulis dalam kanun tanah negara. Okey. Jadi saya rasa itu dah jelas. Okey, next soalan. Aizul. Oh, ada banyak soalan ni. Okey. Ada lagi berapa minit? Jamil? Ada lagi beberapa minit? Ada, boleh ya? Boleh. Okey, ni saya Boleh. letaklah Last soalan. soalan. Lepas tu saya nak tanya kamu satu soalan, boleh lah. Kamu semua random lah. Siapa yang boleh jawab, insyaAllah saya sedekahlah sikit duit. Okey, untuk belanja minum ke kan. Okey. Assalamualaikum Cik, untuk checking batu kalau based on PA, within tolerance, but kalau ikut JUPAM, but ikut JUPAM to you out, so nak ikut yang mana? Okey, ini pun soalan yang agak baik, agak bagus. Saya macam, yelah nak kata saya dah lama juga dalam bidang ni. Dua-dua saya pernah buat. PA out, JUPAM to you masuk, ASCII saya lulus, PA masuk, JUPAM to you out. Tapi itu tak ada masalah lah. Dia bila PA masuk, confirm lulus lah. Tapi bila PA out,
kamu sendiri boleh pergi ke Jabatan Ukur dan minta koordinat terkini, tanda-tanda yang kamu jumpa. Kamu boleh pergi dengan, yalah, kamu bagi pihak juru berlesen itu sendiri, kamu boleh tanya. Macam saya, mungkin saya selalu pergi Jupan Selangor. Saya dah rapat dah dengan akak kaunter tu. Jadi bila saya pergi, dia dah tahu, okay, adik ni nak buka CSRS. CSRS web ni untuk kita tahu koordinat-koordinat batu kat situ. Sebab Jupam ni, dia orang punya NDCDB, korang kena tahu least square adjustment dia orang apply kepada setiap batu sepadan. So benda tu sentiasa adjusted time by time. So dia updated. Kalau bulan depan kamu minta koordinat yang sama, mungkin berbeza koordinat. Tapi secara absolutnya masih sama. Relatif saja berbeza. Okay, so macam itulah. Kalau ikut PA within tolerance, kita ikut PA. Sebab dalam kanun tanah negara, apa-apa semua ikut PA kan. Section 398 lah. Saya kena check balik. Dulu saya belajar, saya ingat-ingat lupa. Siapa ajar kamu punya ni? Law? Cik An lah? Cik An ajar lagi law? Ada. Ada. Cik An bagus tu. Favorite lecturer saya dulu. Okay. Jadi tak ada apa-apa soalan lagi kan? Takat Itulah ni tak ada. saya kalau boleh nak share lah apa yang saya belajar, semualah apa yang saya dapat kan, tapi menengok masa itulah, masa tak ni berpihak pada kita. Jadi saya boleh tak saya tanya soalan? Saya nak tengok juga adik-adik degree kita sekarang macam mana dia punya ni kan. Saya pun jarang kelas online. So kamu semua, okay, semua tutup kamera lah. Saya pilih, siapa orang Shah Alam kat sini? Ada orang Shah Alam kat sini? Okay, ke Sefazli orang Shah Alam? Dr. Fazli orang Shah Alam, Dr. Fazli macam siapa orang Shah Alam? Tak ada orang Shah Alam kat sini. Saya nak belanja air, takkan tak nak air. Tak nak air. Afiq yang macam senyum-senyum Fik. Orang mana Fik? Orang mana Fik? Orang Kedah. Orang Kedah. Kedah belah mana? Belah Pendang. 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 Pendang dalam. Oh, tak dalam. Tu Pendang ada line lah. Ada line lah. Ada Unify. Unify. Kemah Unify. Okay, Pendang dekat dengan Lok Star lah. Ni kalau aku tak apa kalau saya bahasakan. Itulah kalau kita sembang utara tak sedap lah sembang saya no. Kan? Tapi tak apalah. Sebab formal kan. Saya saya nak tanya soalan lah. Boleh Afiq? InsyaAllah boleh. Hang favorite subjek hang apa? Aku tanya soalan based on apa yang hang favorite lah. Mudah. Favorite subjek. Apa? Maaf semua dia orang utara ni kasar sikit. Dia kan. Saya sama semua tu. Elok. Dia tak ada favorite sangat. Favorite sangat lah. Okay, jadi saya nak tanya pasal geodesi, okay? Geodesi. Geodesi insyaAllah boleh jawab kot. Okay, mungkin kalau kamu pegang ni insyaAllah lah, pada benda ni memang kamu kena bawa lah kan sampai kerja kan. Okay. Ya. Kamu ingat lagi ke parameter GPS? GPS. 7 parameter tu. 7 parameter. Saya pun nak bagi clue 7. 7 parameter. Kamu ingat lagi? Tahu 7 parameter tapi yang pecahan dia tu tak pun nak ingat. Tak. Kau nak cuba ke? Kau cuba, mana tahu kena. Tak tahu. Takut tak kena. Takut tak kena. Kena Google. Kena Google. Okay, jadi 7 parameter ni penting lah kan, sebab kita nanti Rotation tu kan. generasi kita lah kan, kamu adik-adik saya insyaAllah
lebih kurang je umur kita kan. Jadi kamu kena tahu 7 parameter ni lah. Unless kalau boomers, dia orang macam ingat lupa pun tak apalah kot kan. Tapi kita kena tahulah pegang. Dia ada X, Y dengan Z. Displacement X, displacement Y, displacement Z and time. So basically XYZ ni yang kita pegang kan sampai kita kerja. No, Fik. Okay. Mana Fik berani ni nanti saya ni lah. Fik nanti bagi nombor akaun kat Idraki lah. Saya transfer lah. Hampir dok start ni pergi beli ayak Starbucks apa. Boleh. Minum kopi tak? Minum. Dia aku transfer sikit. No. Okay, baik. Terima kasih semua. Ni saya serahkan kepada ni lah co-host kita Rizalman Ramli. Jamil eh? Jamil. Bukan Mil. Jamal pula. Riza tak apa. Oh, Riza tak apa. Okay, Riza. Teruskan Riza. Terima kasih diucapkan kepada Encik Luqman atas perkongsian yang sangat padat dan berinformasi itu tadi. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Hadirin yang budiman, saya selaku pengacara majlis mewakili penganjur program merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Encik Luqman atas curahan ilmu yang amat penting dan berguna sepanjang perkongsian sebentar tadi. Akhir kalam, majlis juga mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan webinar Project Management in Geometrik pada hari ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan program ini. Peringatan buat semua peserta agar mengisi Google Form yang telah disediakan bagi pemberian e-sijil serta maklum balas bagi program ini. Sebelum bersurai, saya mohon kerjasama semua hadirin untuk menghidupkan kamera bagi sesi bergambar. Jadi saya serahkan tugas ini kepada biro yang terlibat. Sekejap, macam mana nak besarkan semua ni? Boleh besarkan? Okay. Okay, harap semua dah ready. Okay. 1, 2, 3. Okay. Oh, kamu screenshot? Ya, saya screenshot. Okay. Oh, Okay. Nazmi. Ya. Okay, baik. Okay, 1, 2, 3. Okay. Lagi 2. Lagi 2. Yes. Lagi 1. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, yang last. Okay, last. Tu. Buat peace lah. Buat peace. Buat Okay, Firdaus buat peace. Semua buat peace. Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Okay. Siapa nak post boleh lah tag saya kat Instagram insyaAllah. Terima kasih kepada Nazmi. Sebelum berserai, saya mohon kerjasama semua hadirin untuk sedikit maklumat buat para hadirin. Program kita tidak terhenti di sini sahaja kerana terdapat beberapa lagi program yang bakal menyusul. Diharapkan agar semua hadirin untuk kekal berada dalam grup Telegram untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Kita tangguh program pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Luqman.
Nazmi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah habis dah webinar yang ketiga. Jadi saya pass dulu kepada pengarah program boleh untuk cakap sesuatu, nasihat atau komen ataupun suggestion for the next webinar lah. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fazli. Okey, first saya nak ucapkan